Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam Wedding Podcast episod 6. Kali ni kita nak bincang pasal pekerjaan makeup artist dalam wedding industry. So saya ada bawa dua orang kuat. Kita ada Saya datang sendiri. kita ada B dengan Cuki. Okey, perkenalkan diri korang. Kenalkan sikit. Kenalkan saya Ahmad Syukri ataupun lebih dikenali sebagai Cuki Aziz. 10 tahun experience dalam industri makeup artist ni. Wow. 7 lah kot kan? Dah je 3 dah, okey. Saya tua sikit lah. Okay, Assalamualaikum semua. Saya B Ramza. Kalau dekat IG tu orang kenal sebagai Sisram. Ramzamut lah. Bunyinya apa? Ramzamut Ramzamut tu panjang ceritanya. Okay. Maksudnya Ramzamut tu di-createkan untuk bisnes lain. Lepas tu I buat untuk IG makeup. So orang panggil Sisram lah. Tapi nama sebenar panjang. Panggil Baru nak tanya, tunjukkan nama sebenar. Tidak. Nama Sisram sebenar, ada orang panggil seram tak? Okey. Ya, Sisram Seram memang. Saya memang createkan saya punya karakter tu Sisram Seram. Oh. Yes. So B dah berapa tahun dah? Darjah 6. Dah jana dah 12 tahun 12 gitu. tahun. Okey. Ramai orang kan bila tanya kita orang kan, bila kita orang suggest kan makeup, kita cakap kita ada makeup artist. Orang akan tanya artis mana yang dia dah makeup? Macam tu ke? Oh, biasa. Itu sebenarnya soalan yang biasa. Orang confuse nama makeup artist tu maksudnya makeupkan artis. Betul. Sebenarnya kerja kita orang adalah artis, tapi kita adalah artis yang buat makeup. Yes, Ya, makeup artist jadi is a noun. makeup artist tu Macam adalah pekerjaan. architecture. Ya, tak semestinya you Maksudnya makeup macam celebrity painter lah. pelukis tu sebenarnya dia tu adalah artis. Artis Ya, not necessarily kan. yang keluar Betul. TV apa tu dia yang Yes. berkenaan dengan arts. Kalau boleh kita tak nak keluar TV, sebab kalau kita nak keluar TV kita jadi artis. kalau makeup artist yang makeup artist tu biasanya kita lebih dikenali sebagai celebrity makeup artist. So makeup artist adalah kerja. Jadi tak semestinya you makeup artist atau celebrity baru you jadi MUA. Macam mana kita nak Confuse, differentiate celebrity makeup artist? Biasanya celebrity makeup artist dia akan production lah yang selalu makeup celebrity makeup je. celebrity. Macam kita orang ni makeup rakyat-rakyat. Kita orang ni macam makeup more to like pengantin. freelance. Tapi makeup korang banyak artist. juga kan makeup artis kan? Ada juga Artis lah. bukan makeup artis, korang makeup. Kita orang tak Bukan specific. Aku pun dah tak tahu nak cakap macam mana. Confused. Sebenarnya ada sebab sekarang ni alhamdulillah dekat teknologi lah. So orang dah boleh tengok dulu kita punya kerja. Dulu tak ada. Portfolio Dulu, kita through media sosial Ya, dah sekarang. Paling So, kuat apa? Media sosial paling kuat untuk korang? for me Instagram Instagram lah sebab dia kan macam tu macam more to like tengok gambar Kita orang kita adalah punya portfolio. generation Instagram. Tapi ada betul. juga yang generation Facebook lah. So berbeza. I start dulu dengan Facebook. Kita Lama. Yelah 10 tahun. Macam mana? Tapi Facebook adalah social sahaja. Yang saya bersosial sahaja. Jadi kerja saya di Instagram. I start dengan blog sebenarnya. Belum. Lama dah Blogspot ke ya Allah? Blogspot tu Masih ada lagi. ke? Masih ada. Oh my god. I baca lagi Ali bukan ada komen-komen juga ke? lama-lama peminat-peminat. Tapi I sebenarnya- ada subscribers, okay? Tapi blogspot sebenarnya lagi kuat kan, dia macam Dia kuat tapi dia adalah benda yang leceh lah orang sekarang dia buka punya pula nak benda Betul. cepat. nak orang cakap nak berinteraksi tu Macam orang lambat nak lah. contact through email Yes. dengan orang contact through WhatsApp. Mana lagi yang Okay, macam kita Senang orang tu. wedding planner ni kita ada masalah. Contoh bila kita nak approach wedding makeup artist, sekarang kita punya klien akan cakap, Ali, certain makeup artist tu kena email lah bila dia nak reply. So korang kalau nak contact through apa? Sebab kadang-kadang makeup artist ada yang I have my PA, so can you contact my PA? Kadang Okay. Sebenarnya bergantung kepada makeup artist tu sendiri, cara dia manage dia punya klien macam mana. Kalau macam B, I memang adakan satu phone lain, maksudnya PA yang jaga untuk senang memudahkan semua conversation kat situ adalah conversation kerja sahaja. maksudnya PA tu dia tahu ke pasal makeup? Dia ambil booking. Oh, dia ambil Dia akan booking. tanya. booking. So kalau klien kita ada soalan-soalan pasal makeup, biasanya PA tu kalau dia baru dia tak tahu apa lah, tapi kalau dah lama dia akan faham dah. Soalan tu adalah frequently asked question. So dia tahu dah macam mana nak jawab. Contohnya Kak B nanti akan datang pukul berapa, makeup dia berapa jam selalunya, nanti deposit bayar bila, film bayar bila. Itu adalah frequently asked question. So your PA akan fully equipped dengan jawapan. Kalau dia tak tahu dia akan tanya kita, so kita akan jawab. So B akan contact klien tu a few days before event. Tapi kalau dia nak tanya regards dengan orang cakap consultation tentang beauty, tentang apa yang dia nak kena, biasanya kalau macam like standard things tu biasanya akan sama je dari segi klien. Tapi kalau macam more like dia orang tanya features dia sesuai Personal, untuk dengan makeup apa custom lah. yang itu yang custom tu biasanya direct dengan kita sendiri lah. Kita yang akan bagi Tapi advice. sebenarnya
for me sekarang benda tu tak ada masalah pun. Sebab kalau you tak boleh contact kita dekat nombor, you boleh contact kita dekat IG. Macam through DM. Lepas tu kita pun selalu sharing. Betul, pengantin true. Kita punya media tudung sosial ni pun tak ada boleh dia punya pakai. tips-tips. Kita selalu bagi. Betul. So pengantin sebenarnya sekarang punya pengantin sangat untung. Dia dah ada semua benda dah. Dia dah ada semua info yang perlu dia orang equip themselves. Banyak kata equip ya. Wah. Yeah. Okay, so dia macam dia dah ada info-info yang macam hari tu kan Kak B ada share dekat IG dia. Kalau you nak kahwin, nak make up kahwin, jangan pergi facial yang buat extraction semua tu sebab nanti ada parut. Contohnya Itu macam kalau tu. Kita dah selalu bagi. okay. Kalau you guys bagi through apa IG story. IG story. So orang akan share. So bukan kat kita je. Kita orang kan macam kat social media, kat Instagram kan ada highlight ke apa ke. Kan ada kita orang akan save kan kat situ. So macam diorang boleh keep on. Basically ada lah rujukan dia dekat korang punya. Dia akan sekelip tau. Macam siapa-siapa je yang tampak benda tu berguna, dia akan share. So sekarang media sosial dia taklah macam terlalu Okay, betul, faham. Memang ke. apa-apa kita nak cari sekarang kita Google, kita Betul. just Betul. okay, Yes. tapi macam mana pun still ada orang yang macam lack of technology juga. Sebab ada Gen Y, Gen X. Kan kita ikut generasi kita kan, macam kita Gen apa? Kita Gen XY lah kot. Kau jin. So kalau yang diorang memang tak begitu kerap dengan media Tak sosial IT ni. savvy Tak ya. Kita berbalik kepada macam mana orang pilih makeup artist zaman dulu. Adalah dari mulut ke mulut. Maksudnya dia punya kawan ke, dia punya cousin ke, dia punya kakak ke, dia punya adik ke, mesti pernah kahwin. Biasa macam mesti dah ada pengalaman. Makcik-makcik aiskan dia muka dulu, baru post tu akan kecil. Wedding planner. Kan wedding planner macam, oi akak dulu. First time aku buat podcast ni, sekali bercakap dua-dua, aku tak tahu nak dengar. Macam-macam dia macam bergebuk tu. Aku tak tahu. Sebenarnya kita daripada tadi Dia macam ni nak masuk info ni kan, macam banyaknya macam ya Allah. Sekarang ni sekarang kita tak perlu record apa. Kita dua je. Apa yang ke tepi je kita diamkan. Macam tu. Aduh. Tak, okay. Jangan sabar, jangan bagi banyak sangat input. Dia macam Lah slow rupanya. taklah kau cerita pasal makeup. Lepas tu macam masuk sini. Betul. Okay. Faham. Sekejap, kasih. Okay, dah masuk. Okay. Dah masuk. Okay. Tak, okay. Sambung. Yang pasal IT yang orang tak tahu sangat pasal. Okay, aku dulu. Okay. Aku dulu, okay. So sekarang ni kita berbalik. Sekarang yang untung adalah budak-budak muda sekarang. Tak payahlah perlahankan untuk macam boleh je laju. Boleh tak maksudnya nak cakap. Tapi IG tu kadang-kadang mak-mak pun ada yang macam kontak aku untuk anak dia. Maksudnya IG tu dah sekarang tak mengira umur dah. Faham tak? So orang susahlah bila aku cakap orang yang tak IT savvy kan. Macam ada orang macam yang mana tu, pun bila dia nak kahwin, mesti ada connection. Dia macam nak kahwin je, dia orang akan buka IG ke, dia akan Google pun keluar nama kita orang. Cuba Google. So kalau macam future media sosial ada main TikTok ke? Oh TikTok. On positive side, kalau kita tengok media sosial TikTok, yelah, kita tengok kat situ macam orang ada sharing tips juga. Ya, betul kan. So kita tak Bagus boleh nak lah. pandang kepada negative side. I'm not saying that TikTok tu negatif. Aku cakap kau punya future. Sekarang kan dulu macam Kak B future punya blog, media sosial. kau start dengan Facebook, then move kepada Instagram. Sebab generasi kan berpindah. Sekarang generasi tengah main TikTok. Okay, tapi sebenarnya kalau you nak buat branding, kalau you adalah makeup artist baru, you nak buat branding, you boleh buat TikTok. Sharing ke, you nak expose diri you dengan TikTok, macam nak memberanikan diri you. Sekarang kan semua kena live lah, kena borak, kena buat story kan. So TikTok adalah tempat you buat branding. Macam dulu Instagram adalah branding, tapi sekarang Instagram dah ada Instagram business. So you dah boleh buat business juga dengan Instagram. So you kena pandai lah baca how media social evolve. You pun kena berubah juga ikut social media. Makeup Macam dulu memang orang nak email sebab orang nak semua benda bertulis kan. Tapi sekarang orang lagi prefer benda yang macam chill dengan makeup artist. Chill sebab so tak senang orang cuki contact, aja sebab dia chill. So WhatsApp sahaja. Gitu. Mudah didekati. Okay. Okay, Cuki, kalau aku nak tanya kan. Okay, masa dulu ada tak beza kau dulu dengan kau sekarang? Beza. Aku yang berbeza ke ataupun aku punya career tu yang berbeza? Bukan kau punya artwork lah, macam hasil kerja dengan ada. Kita macam makeup ni sebenarnya dia bermusim. Dia macam ada yang in trend, ada yang trending, ada yang macam kadang-kadang macam ni sold last year. So macam akan dia ada benda macam last year apa tu. Yes, betul.
Macam dulu aku nampak lah perbezaan makeup aku daripada dulu. Kan kadang kalau macam kat Instagram kan dia ada macam like 6 years ago, 1 years ago kan. So macam benda lah tu kita akan nampak comparing kita punya makeup yang dulu dan sekarang. Kadang-kadang kita tengok makeup aku dulu macam ni rupanya. Tapi benda lah tu masih like 6 years back, itulah yang paling trend. Maksudnya korang pun ikut trend juga rupanya. Betul. Kita kena memenuhi. Tapi dia macam tak ada touch. Kadang-kadang orang cakap touch Ramzan Mod macam ni, touch Syukri Aziz macam tu. Oh okay, itu signature. Ya, signature tu sebenarnya by yourself. Apa orang Tapi pandang korang akan that adjust makeup, ikut trend juga. Betul. Kita Kita kena lah memenuhi dari segi harga, trend maksudnya dari segi harga dulu kau dengan harga kau sekarang berbeza lah. Dah jam berapa tadi? 10 tahun dah jam 10 berapa? tahun dah 4. jam 4. Dah jam 4. So basically harga pun dia ikut jam terbang lah. Maksudnya jam terbang. Yes. Dia akan ikut experience. Experience lah. Tahun lah. Tapi tak boleh juga experience Betul. saja, dia exposure juga. Ada orang yang dah 15 tahun makeup. Tapi sebab dia sorry lah to say kan, macam makeup ni dia ada banyak cabang. So katalah I dah 15 tahun tapi I buat untuk bridal je. So bridal tu akan bayar, kalau dia naikkan harga macam naik harga sewa rumah lah, RM50 sikit. So tapi dia tak ada exposure, dia hanya buat untuk bridal tu. Dia menjual nama bridal tu. So mungkin harga dia 15 tahun lepas dengan sekarang lebih kurang je. Macam orang makeup artist yang Freelance. dah create freelance macam kita orang, dia dah create kita punya Kita create our own brand. Yes, kita dah buat branding kita ada exposure yang lebih. Lepas tu kita cari pengalaman buat benda berbeza-beza. So itu experience tu lah yang menyebabkan harga kita makin naik ataupun maintain. Betul. Macam tu. Okay, kalau lah orang nak kahwin kan, sebenarnya berapa in average dia orang kena spend untuk makeup? Kalau saya, My personal opinion. kalau awak nak kahwin, awak nak bayar berapa untuk makeup? Tak, kalau Cuki makeup ni macam like orang yang akan tanya datang wedding kita. Lepas tu benda lah tu yang akan buat kenangan sampai bila-bila. Tak nak tahu alasan, nak tahu berapa figure. Okay, kalau I satu adalah dia kena ada faktor juga. Aku nak jawab. Kalau I nak suruh you bayar I lah. Tapi I rasa lah kalau I menjadi orang yang nak kahwin sekarang, maksudnya tahun yang sekarang lah, bukan tahun 2020 ni kan susah sikit. Saya akan bayar Apa 2020? Apa tu? 2020 tak ingat ada ya tahun tu. Tapi mengikut kita punya bajet jugalah. Okay, kalau saya sebagai wedding planner, saya jawab kalau untuk orang-orang yang nak kahwin kat luar tu yang tengok podcast ni, basically korang kena macam ni tau. Bila korang pilih makeup artist ni biasanya yang bukan makeup artist punya jawapan. You should know better. Sebab korang kita akan advise based on budget klien tau sebenarnya. Satu lagi kita akan cakap, okay, sebenarnya makeup tu penting sebab tu adalah penampilan diri korang. Lepas tu selain daripada dekor, makanan yang sedap. Tak, maksudnya bila aku advise klien, aku akan cakap macam ni lah. So, tapi dia depends. Kalau you ada budget yang lebih, you can go for experience makeup artist macam siapa. Kita ada list dah. Betul. Kalau you ada budget yang ni, itu ikut range you akan price. pergi kat yang ni. Tu jangan go for lower than that because itu adalah risiko. Berbaloi tak untuk you merisikokan satu hari yang paling penting. Sebab tak ramai orang kahwin 2 kali 3 kali. Ramai orang kahwin sekali je seumur hidup. So that kalau boleh you nak tampil yang premium dekat majlis you. So basically saya selalu advise average is at least 1,000 lah. Yes. Okay, tapi macam I rasa diorang kena tahu. Diorang kena tahu kenapa harga berbeza-beza. Maksudnya kenapa ada makeup artist tu harga dia 500 ke bawah. Ada orang harga dia 1,000, ada orang harga dia 2,000, ada orang harga dia even 3,000. Semua tu memang berdasarkan pengalaman dan profile diorang. Kan? Betul. Maksudnya masa yang dia bagi tu. Satu lagi dia punya experience. Sebab macam ni kadang orang tengok macam kenapa kita nak tengok experience sedangkan budak baru pun boleh makeup cantik. Okay, dia macam ni, experience tu yang membezakan dia. Bila you ada experience dengan you tak ada experience, basically kalau dia ada experience, dia ada melalui banyak benda-benda yang silap sebelum ni. Dia tahu macam mana kalau ada apa-apa masalah during the event. Contoh tiba-tiba ada breakout orang panggil. Ada apa-apalah. Blackout tadi. Masa ni makeup artist tau. Tak, masa podcast kita bersama Apeng. Tak, ni wedding planner cakap. So maksudnya kalau dia tak ada experience, mungkin dia boleh makeup cantik sebab perempuan tu memang dah cantik. Okay, contohnya macam experience dia macam ni lah. Experience tu adalah kita orang punya tangga ukur experience adalah berapa banyak muka dah kita makeup. Berapa banyak jenis kulit, berapa banyak breakout, jenis-jenis breakout. Secara jujurnya
tak semua gambar makeup kita upload dekat IG. Sebab betul. itu adalah katalog kita. So katalog ni kita akan pilih jugalah. Cumanya kalau boleh seboleh-bolehnya saya memang nak upload semua gambar. Betul. Tapi kita kalau I sendiri akan pilih variasi. So macam ada yang bentuk muka macam ni I upload supaya orang boleh tengok lah. Oh sebab kadang-kadang ada orang klien akan macam message, B you make up tak orang kulit tan? B kalau orang kulit breakout you boleh make up tak? Sebab kadang-kadang gambar dekat IG tu semua nampak flawless je kan, sebab dia selepas di make up kan. Betul tak? So diorang tak experience nampak tu lah yang after mahal. before tu. Okey, nak tanya, kalau contoh orang nak booking korang, dan ada tak korang macam bagi advice? Contoh biasanya orang booking awal kan, macam 6 bulan ataupun setahun sebelum majlis. Korang ada tak bagi, okay you, I tengok you, muka you macam teruk ni, you kena buat ni. Ada ke? Macam B, klien yang ada yang concern pasal muka dia, macam dia ada parut ataupun dia ada breakout yang teruk ataupun dia ada masalah hormon ke, dia ada mata sepet ke, mata dia single eyelid bukan dia tebal sangat, dia akan Diorang bagi akan tahu kita acknowledge terus. kita. Dia akan, Dia akan kecuali direct. kalau orang kebanyakan Minta gambar tak? Macam boleh you bagi I gambar tak you? minta, kecuali kalau dia ada masalah. Kalau diorang masalah, diorang okey, macam diorang cuki Diorang gambar yang kening eye insecure. macam ni, diorang akan bagi terus. So kita okey. Kalau kita nak minta, kita orang takut macam dia tu pun tak Offended, rasa. tak rasa yes. Macam I memang tak normalizekan minta gambar, tapi kalau dia ada insecurities dia akan tanya kita dulu, Kak B, betul. I tengok you tak pernah make up orang yang ada jerawat, ada tak gambar? Saya cakap lah, okay boleh tak you hantar kat I jerawat you tu macam seteruk mana? Sebab kadang-kadang pengantin ni biasalah Dia kan, rasa dia rasa insecure benda tu sangat. dia ada satu je kat sini yang kalau orang tak tunjuk tak nampak pun Dia jerawat. macam like Tapi a dia rasa whole macam year, satu muka semua dia ada hidup dia tu jerawat. tak pernah keluar jerawat, tapi satu jerawat tu macam rasa macam Tapi nak itulah bunuh kerja diri. itulah kerja kita, itulah makeup artist. Kalau you berpengalaman, you handle it well lah. Macam bagi kita faham dia concern, tapi kita boleh, kalau kita boleh tutup, kita cakap kita boleh tutup. Kalau kita kata kita tak boleh tutup, then kena cari option lain. Macam kalau dia perlu pergi facial ke, kita cakap lah. Cuma kita tak adalah kita melayan yang betul-betul concern, you kena bagi tahu. Kalau tak, kita akan anggap klien kita adalah normal. Dan kita pergi dengan Kalau datang terkejut, ada je cases yang macam datang terkejut tu yang kita perlukan experience. So Yeah, at baru least nak dia orang cakap. pernah Yes. overcome that kind of situation. Sebab itulah experience Tapi tu bila penting. korang panggil orang baru yang mungkin korang rasa korang Dia akan- boleh save a few hundred, tapi bila macam tu lah. tapi kita orang pun pernah berada di baru Tempat tu. Ya, semua orang lah. Ya, tak cuma pengalaman yang mengajar kita. Kalau dulu kita terkejut, mungkin sekarang kita jumpa pengantin-pengantin yang mengejutkan kita tu, kita dah tak terkejut dah. Kita dah tahu dah macam mana kita dah tahu. Kita lah. Kita dah tahu dah kita. awak pula mereka ada juga. Okay. Berbalik pada soalan, sebenarnya yang paling susah adalah nak pilih. It's not about price, sebab saya percaya perempuan kat luar sana dia sanggup invest untuk nampak cantik. Betul. Okay. Lagi-lagi instant cantik makeup. Kalau macam rutin penjagaan kulit apa semua tu kan lambat dia punya efek. Tu pun dia orang sanggup invest. Lagi kan pula dalam sejam kau boleh Wow. berubah cantik. Dia sanggup nak Magic invest. gitu. Tapi dia punya permasalahan dia adalah nak pilih. Kalau korang boleh advise macam mana dia orang sepatutnya buat untuk memilih makeup artist. Bukan pilih korang jangan bias kat diri sendiri. Kalau Cuki rasa macam like sekarang, macam media sosial ni jadi macam kita orang punya portfolio. Yellow pages. Yellow pages. Yang diorang boleh tengok semua hasil kerja. Kadang-kadang Betul. diorang ni perempuan ni biasanya dia ada So nak cari apa makeup artist, hashtag makeup artist. Okay, Hashtag satu makeup artist Malaysia. Satu adalah study dulu. betul. You tengok secara random dulu, atau maksudnya hashtag makeup artist Malaysia, hashtag makeup Seremban, hashtag makeup kalau macam Kelang, jenis yang semua ada. lokal-lokal tempat Tapi tu. macam kita orang yang macam B ni dah lama kan, so I dah tak letak hashtag tu. Nanti kau terkeluar lah daripada list of Yes, kita akan terkeluar concern. daripada list, tapi kau kena ingat Kau kena ingat aku orang kenal. itu bukan first Dia step. influencer. Bukan first step, maksudnya dia biasalah kalau kita tak nak kahwin sekalipun, kita kan ada IG. Okay dah. Sekejap. Okay, dapat satu step. First step, tengok Study. IG. Study. Tengok Study. Study. Yes. Study macam like makeup macam mana yang awak rasa macam ni cantik. Tak ada tak macam Tapi contoh untuk- kalau konsep wedding macam ni. Macam tu, macam mana nak cakap. Okay, tapi advisable daripada jenis makeup yang perlu diorang pilih untuk wedding ni, kalau from Cuki lah. Cuki rasa macam jenis makeup yang evergreen. Evergreen. Macam yang jenis yang makeup kalau tengok 10 tahun depan pun rasa macam cantiknya makeup ni. Yes. Itu dah step Apa keempat. itu dah step keempat. Okay, step keempat. kedua- Okay, step kedua dan ketiga Step kedua silakan. adalah bila dah dapat
roughly bila dah keluar makeup artist Malaysia kan ada banyak Gaduh ni, beratus-ratus ribu kan. So you akan tengok makeup yang you rasa berkenan. Mula-mula kena tengok makeup yang berkenan dulu. Bukan yang kita fikir terus sesuai dengan muka kita, Oh, tak. contohnya makeup ni Dia aku kena nak yang macam ni. yang bagi spark dekat jiwa you tu. Oh, makeup macam ni lah. Maksudnya apa yang korang nak nampak Ya. masa hari majlis lah. Macam, Macam aku nak nampak macam ni nanti. tak Tapi cantik tanpa memikirkan kita dulu. Ya macam cantik lah dia ni, cantik lah makeup ni. Macam banyak IG wedding planner pun ada yang orang share gambar makeup artist semua ada banyak. Lepas tu cara kedua adalah jangan shot sendiri, kena tanya orang. Faham tak? Siapa boleh. orang tu? Maksudnya kena tanya orang sekeliling kita. Kalau kita ada kawan, kita tanya kawan. Kalau kita tak percaya kawan kita, jangan tanya sebab ada kemungkinan dia sabotage. Okey. Kita ada. boleh tanya wedding planner kita boleh tanya family, kita boleh tanya kakak, sepupu. Kita kena tanya orang sebab servis the best is you boleh tengok gambar cantik dalam katalog tapi you tetap kena tanya orang, baju tu sedap pakai tak? Makeup artist tu baik tak untuk melayan kerenah you? Betul. Macam tu tak? Kan ada feedback. I mean yang selalu makeup artist akan share testimonial tapi tak client. semua orang share tu. Tapi macam sangat aku pula rahsia. macam aku pula dekat wedding planner aku nampak dia macam ni tau. Testimonial tu semua tu menipu. Sebab macam mana pun keadaannya korang akan cakap oh thank you sebab Dia buat akan pelamin cakap benda cantik yang ni. baik lah. Sebenarnya benda yang tak baik dia tak cakap pun. Tapi macam testimonial tu adalah sangat personal sebab tu I tak share. Ah. Sebab I suka. Tapi bila share tu I rasa macam aku menunjuk sesuatu yang Riak lah. tak juga, tapi for me it's personal. Memang hari-hari setiap kali lepas makeup ada orang akan message, Kak B I love the makeup bla bla bla. Tapi for me it's for my motivation, macam yang personal lah. I macam tak nak share. From kisah Cik rasa tak rasa macam tu pula. Cik rasa macam lagi nak tunjuk kat orang sebab macam orang tu macam Akan nampak. Yes. Yes, And at the sebab- same time dia macam marketing kita juga. Betul. Macam orang tu selesa Betul. dengan kita. Dia macam ni, dia akan tunjuk macam mana karakter makeup artist tu. Betul. Faham tak? Pasal tu I cakap kena tanya orang. Sebab kalau you Macam tak Kak tanya, B you kan kalau gambar kita je. tengok dekat IG nampak macam sombong. Nampak macam Sebab- kewat. Betul. Sebab dia tengok IG kita jarang-jarang saja. Oh ya ke? Jarang So kalau orang biasanya Saya orang tengok ni je anak dia. tengok anak dia. Tengok lagu. Itu marketing ya. Maksudnya Kak B mudah didekati. Tak macam anak dia tu paksa je letak dagu kat situ. Dia yang cakap. Macam kalau tak letak kau tak dapat makan tengah hari ni. cepat. Kan lah. Tak adalah macam itu personality you lah yelah. kan. Tapi for me I suka orang nampak I strict sikit. Okay. Supaya orang tak bermain-main. Step ketiga? Step ketiga adalah teruskan Approach yes. makeup Teruskan. artist tu. Teruskan Tak boleh tak apa macam dia. kita approach 3-4 makeup artist ke memang nak approach satu je? Asal? Boleh banyak Boleh. lah. Tapi ingat kena sama-sama mudahkan. For me saya faham bila you approach you nak tanya harga je, tapi kita orang perlukan details, contohnya tarikh, lokasi dan masa. Tapi sekarang macam like WhatsApp ke apa kan kita dah boleh buat terus template tu Yes, untuk kita bagi. asking. Tapi kalau boleh, you bagi terus detail. Jangan macam, hi, I nak tanya harga. Susah untuk. Hai. Berapa makeup nikah? Berapa situ. ringgit. So macam, sama je. Kita Bukan yang tak boleh, kita boleh layan. Tapi Ya. macam Cuma untuk kena orang 2 kali tanya pula. sebab kita deal dengan manusia. So kita nak orang layan kita macam mana, kita layan orang kita macam tu. Macam, salam tu benda biasa. Kadang-kadang orang lupa bagi salam, kita nak buat macam mana kan. Tapi Detail lah, sangat penting. detail yang Supaya diperlukan kita apa? terus check. Nama, Fast respond. Nombor Fast telefon. nombor telefon, nombor telefon dah WhatsApp tu. Tarikh dengan tempat. Lokasi dan masa kalau boleh. Location dan masa. Supaya kita boleh tengok terus, sebelum tu kita kat mana. So jarak dia tu Schedule logik ke kita. tak. Faham tak? Kalau macam kalau ikut hati nak ambil job nak ambil semua, tapi kita tak ada private jet. So bukan ada telepati yang pop. kalau boleh ada pintu Doraemon tu, ya Allah sukanya. nak buat semua Boleh kan? habis 10 job sehari. Eh. Awak pula jenis makeup artist pulun. So detail tu sangat penting. So bila kita dah kita tengok tarikh, kita tak free. So kita terus Maksudnya approach. At least you bila you dah Tanya suka dulu. makeup artist tu approach. Approach ni lagi satu memudahkan macam kadang-kadang dia rasa kita punya profile ni macam you dah makeup artist mesti harga dia mahal. Tak, awak sebenarnya salah. Awak kena you tanya kena dulu. Betul. Harganya Jangan murah. Jangan assume. Taklah Taklah cakap murah. Mampu, Tak, at mampu. least ada rasa You harga kena macam tahu, ni je mampu. you kena tanya then baru you tahu. Jangan betul. assume, Yes, never jangan assume. Jangan tolonglah jangan assume. Tolong Sebab- jangan assume, kesian kami. Kesian. Kesian kami. Taklah kadang faham lah. Maksudnya bila korang terlalu macam high profile sangat, kadang ada yang takut rasa macam nak Itu- approach rasa macam tak mampu, macam tak layak. Betul. Tapi tu pembawakan korang Kita punya kena branding high juga profile sebenarnya. untuk valuekan kita punya marketing. Betul. Okay, bila dah approach tadi tu kan, lepas tu berapa
jangka masa yang sepatutnya diorang booking makeup artist ni? Okay, sekejap. Dia kena faham bila approach tu. Satu, bila you approach, biasanya jangan kadang-kadang ada makeup artist yang cepat reply. Beruntunglah you kan. So ada yang lambat reply, you jangan keep on WhatsApp. Tunggu je. Sebab apa? Kalau WhatsApp, kalau you WhatsApp baru, message you akan kat atas. Orang kita reply dari bawah lah. Orang yang Ini message masalah makeup artist yang macam Banyak berdiri order. WhatsApp. banyak Order masuk banyak tak, sekali. maksudnya tak lah. Kadang-kadang kita tak ada masa kan nak tengok tu. So bila kita tengok, kita akan tengok daripada bawah. Kalau you keep on message you kat atas. So sabarlah. So bila dah dapat, katalah you dah dapat harga dan you nak booking. So once you dah booking, betul, kita once you dah bayar deposit, kita ada terms and condition kita, and kita akan bagi checklist, dan seterusnya you boleh tanyalah soalan apa yang you nak tahu. Itu satu lagi saya punya concern. Bila dah bayar deposit dan baru boleh tanya soalan. Tak, macam Adakah soalan-soalan macam tu? general, biasanya kita orang memang share dekat IG. Soalan general yang contohnya, kalau contact lens nak pakai warna apa, baju macam mana, baju Habis nikah putih, soalan-soalan tudung yang selepas dipo tu apa selalunya? adalah yang lebih? soalan yang lebih customise. Macam contoh, Customise, Kak B, muka saya ni saya rasa bulat. So Kak B nanti akan buat macam ni. Boleh tak Kak B, saya nak make up muka saya macam ni. You hantar gambar ke? So nanti reference. So lebih customise kepada you. Makeup yang macam mana Kak dia B, nak. nanti saya nak make up kat hotel ke? Saya nak make up kat rumah? So you boleh tanya. So nanti kita akan advise you macam, okay, location tempat make up kat mana? Jarak kita macam mana? Duration you macam mana? Pukul berapa you nak start? Photographer you datang pukul berapa? Siapa photographer you? Timing tu pun Siapa macam buat penting rambut you? juga. Tudung nanti I memang sediakan Perkhidmatan hijab hijab styling. styling. Maksudnya termasuk dengan harga tu lah. Tapi kalau you ada hijab stylist, so hijab stylist tu nanti datang pukul berapa, supaya kita bekerja macam orang pakai inai macam mana, supaya kita bekerja dalam kumpulan yang tak mengganggu siapa-siapa dah. So You bila- akan plankan lah. Yes, kita akan Biasanya bagi berapa idea. lama Kita bukan plan masa kan, make kita up macam tu like bukan? advice untuk Advice je lah. diplankan yang betul. Yang plankan tu kerja kau. Plankan tu is wedding planner. Yelah, tapi biasanya macam wedding planner kita akan assume macam make up artist mungkin perlukan 2 jam. So 2 jam sebelum So kita perlukan biasanya dia orang, kita- kita nak make up artist tu datang dekat Kita tempat akan bagi tu. idea dekat dia, kita bekerja macam mana. Contohnya, biasanya Kak B ambil masa sejam untuk sampai Sebab you siap. tak semua makeup artist macam let's say macam kadang-kadang sekarang kan orang buat inai together dengan makeup. Tak semua makeup artist yang okay with that. Ada macam yang I certain okay makeup je. tapi kita So orang macam okay mana je. kita nak tahu dia okay ke tak okay? Dia kena tanya lah. Kena Tanya makeup tanya lah. artist tu. Dia sebenarnya dia yang kena bagi tahu kita. Betul. Okay. So sekarang ni I rasa kita kena ada satu list of question yang Frequently asked question. frequently asked question tu satu, yang macam question macam kadang dia orang terlepas pandang. Pengantin ni kadang dia terlupa nak tanya. Diorang kena ada checklist. Itu biasanya checklist. Tapi checklist for me I akan bagi I memang lepas deposit kita akan bagi checklist lah. Kita akan ingatkan dia. Contohnya kalau dari segi pakaian, kalau dia pakai itu, kita akan terus tanya. Macam for me style I bagi checklist, bukannya bagi checklist macam tu, I tanya. So macam nanti you pakai tudung okay. Tudung Dah apa? ada inner ke? Inner apa? Inner you warna apa? Benda-benda Sesuai ke macam tak? tu tiba-tiba lupa nak bawa pin. Rupanya ingat. Kalau pin macam kalau kita buat hijab styling, kita memang Kita sediakan. memang akan Kita memang akan sediakan lah. Tapi Tapi inner tu tak adalah kita orang sediakan kadang-kadang. kecuali Kecuali kita ataupun adalah upon kita request. adalah. Upon request kalau you memang betul-betul tak pakai tudung, you akan tanya kita. Betul, Dia cakap, betul. Kak B, I tak pernah pakai tudung, I nak cari inner kat mana cakap, kalau you tak jumpa tak apa, I bawa. Then macam tu. Kadang-kadang dia orang tanya prefer yang macam biasanya mana. pengantin ni dia lagi banyak soalan, so kita biarkan dia tanya, bagi kita Itulah jawab. okay. Untuk pengantin yang ada banyak soalan, ada juga pengantin yang macam ingatkan dah booking dan semua dah okay. Rupanya tiba-tiba Okay. yang makeup artist ni tak sediakan hijab styling, makeup artist ni tak sediakan siapkan lelaki contoh. So bila masa tu baru dia tahu. So Itulah pentingnya Wedding planner. bukan. Yes, betul. Tapi tak semua orang pun ambil wedding planner punya perkhidmatan. Satu lagi. itulah pentingnya makeup artist tu untuk ada TNC, terms and condition yang jelas. You kadang-kadang ada orang ada terms and condition sampai 2 muka surat panjang kan, tapi tak jelas. For me, make it short tapi orang faham. Maksudnya dekat you punya quotation dah tulis ada hijab styling, tak ada hijab styling. Dekat you punya quotation dah ada Including maid including grooming, apa, tak ada maid included grooming maid ke, grooming, semua-semua macam tu. Transportation charge apa semua tu. Okay, so apa pendapat korang tentang that issue lah? I mean, kalau aku nak sentuh, aku tak tahu sangat sebab bagi aku, entahlah. Tak tahu. Kalau macam personally pada Cuki, benda tu is depend on skill orang. Maksudnya tak penting lah barang tu apa. Barang brand tu is for macam kita punya promote marketing.
apa orang. Nanti macam more like marketing. So tak payahlah beli yang mahal Tak, tu. mestilah orang akan rasa secure bila nampak kita, oh kita barang pakai yang mahal-mahal apa semua. Tapi tak semestinya yang Ada tak pakai, isu macam kau tulis kat IG macam oh kita apa unbox barang-barang international tapi bila makeup tu macam barang lain. Dengan alasan macam oh yang ni sesuai dengan you. kenapa nak? Okay macam ni. Aku selalu jadi okay macam ni kan. Sebenarnya benda ni memang Semua isu. okey. Benda ni semuanya memang isu. Maksudnya ada je makeup artist sebenarnya dia membezakan harga dengan barang. Dengan barang Maksudnya, makeup sendiri. Kalau you nak Betul. makeup murah, I guna barang lokal. Kalau you nak makeup I yang standard premium, I guna barang mahal. Actually it depends on the makeup artist. Macam mana dia sell dia punya produk lah. Bukan Dia jual. sell dia punya brand dia nama sell tu. service dia macam mana. Tapi bagi saya, seorang makeup artist yang berpengalaman, dia dapat barang yang macam mana sekalipun dia boleh guna. Betul. Itu sebenarnya. Barang makeup yang sama bagi kat Kabi jadi lain, bagi kat Syuki jadi lain. Ya, dia akan jadi lain sebab skill kita berbeza-beza. Cuma itu je yang membezakan you ni makeup artist yang bagus atau tak. Okay, kalau dapat barang yang mahal, dapat beli barang yang mahal, alhamdulillah. Maksudnya you upgradekan you betul. punya makeup kit. Kalau you tak ada, you baru, you ada barang yang janganlah beli barang imitation. Maksudnya you beli drugstore pun dah cukup bagus. Drugstore sekarang bagus, okay. So dah cukup bagus. Tapi you kena buktikan dengan skill you. You boleh guna barang drugstore untuk make up orang cantik-cantik. Faham tak? Macam So tu juga cakap yang barang-barang branded ni quality macam dan like, skills. it's more like bagi client comfort, Confident. Confident. Tapi Betul. ada je klien kita yang allergic dengan barang-barang mahal. Macam mana pula contoh kan ada klien cakap Ada pula contoh soalan tiba-tiba dia. contoh Cuki atau Kak B pakai this brand. Tiba-tiba dia Mana cakap boleh Syuki ataupun Kabi kena bagi seorang satu je tanya. okey. Nanti kita Kau tak nanti dia bergaduh. Okey. Korang ada satu barang yang memang kau selalu pakai. Tiba-tiba klien cakap Allergic. kita tak boleh pakai ni, boleh tak pakai makeup kita? Boleh. Cuki ada dapat klien, okay, personally Cuki ada dapat klien dia tak boleh pakai lipstick. Ni selain daripada lipstick Silkygirl. Orang tu cakap brand, boleh tak apa kan? Boleh, tak ada masalah. Itu je. Bukan nak cakap Silkygirl tu bukan nak cakap kita Mungkin jenis yang macam dia premium lagi ke apa. kenal diri dia. Dia lagi tahu diri dia macam mana. So Cuki personally beli barang Silkygirl tu untuk dia. You belilah. Yes. Tapi Tu kebetulan itu dia kalau secret beli- girl. Kalau tu dia secret yang girl. lain menangis pula. Tapi kalau macam klien dia macam tu lah macam I cakap tadi daripada awal-awal dia ada klien yang dia dah insecure ataupun concern. Bila dia concern dia akan bagi tahu kita. Macam ada klien yang I cakap, "Bi, nanti you pakaikan skincare tak?" Macam I memang pakaikan. So I cakap, "Ya, I pakaikan. Tapi skin I sensitif tau. Kita pakai skincare I boleh." Boleh. Boleh. Faham tak? Betul. I Dia ada boleh. preference. Dia adalah discussion kat situ. Yes, Betul. memang kena macam dia cakap, I sebenarnya ada makeup kit. You okay tak untuk pakai barang-barang I? I cakap I okay tapi kalau boleh brush I. Sebab brush tu ada tools yang paling penting untuk I. Tanpa brush yang I dah kenal, I akan ambil masa sikit. So untuk proses yang Lagi satu cepat, brush tu kita basuh every time kan. Make sure, kena Dan make nak sure. pula time COVID ni memang kena Habis sanitize kalau all contoh things. kalau korang make up 3 satu Kita hari tu kita ada ada 3 tiga set lah. Maksudnya Begitu dalam tu mewah ya. ada banyak boleh. Tapi sekarang Tapi ada like brush true, cleanser yang tak sanitize payah terus. basuh. Sanitize je. Yang sebenarnya tak tahulah orang lain tapi saya harap semua makeup artist dekat luar amalkan this cleanliness yang macam COVID ni. SOP. SOP sampai you bila-bila. Sampai bila-bila. Sebab sebenarnya I Betul. basuh brush dan cuci brush I sebelum ada COVID ni lagi daripada 12 tahun lepas macam tu lah hari-hari Kan basuh. tak ada isu hari-hari- pun daripada MKN cakap makeup artist tak boleh. Padahal makeup artist tu lagi sentuhan kan. Ya, sebenarnya Gitu. tapi kita jaga. Kita Memanglah jaga. kita tahulah jaga tapi Dia nak cakap sebab dia COVID ni culture wedding planner punya ni. sangatlah tapi taklah. Okay, dia macam ni. Okay, betul benda tu. Okay. Tapi kan macam Kak B cakap, okay, kalau boleh makeup artist kat luar okay sana tu. buat benda macam tu. Ada tak macam Hygiene, formal hygiene. education yang makeup artist ni boleh go through? Actually, tak ada. Sebab okay, katalah contoh tanya B yang dah pernah buat kelas. Tak semestinya 10 orang student you akan Ikut. macam you. Kita akan alter supaya sesuai dengan keadaan kita juga. Macam mana kita kerja, bag macam mana yang kita sesuai bawa, barang makeup apa Kemampuan yang kita. kemampuan kita. So dia tak ada spesifik yang macam kau kena ikut A, B, C macam ni. Tak ada. Tapi Kau kau kena pakai barang Tom Ford ni baru jadi macam ni cantik. yes, kau tak? sesuaikan. Macam ada orang cakap, betul ke kenapa makeup artist semua pakai baju hitam? Kan Nak sebenarnya saya jawab ke? sebenarnya bukan sebab profesional.
Dia sebab nak suruh nampak kecil. Sebab nak cover lemak-lemak tepi. Sebab tak ada fotografer kaitan dengan ni kerja dia pun. suka ambil gambar candid yang pokok kita tengah memboyot ke depan macam tu. ya. Nak pula kau pakai baju putih. Tapi- Lagilah nampak besar. Tapi untuk you faham sebenarnya kalau hairstylist dia orang tak boleh pakai hitam. Sebab dia tak nampak rambut. Oh. So kena pakai baju yang cerah supaya dia nampak Oh, ya rambut. ke? Baru Betul. tahu juga. Tapi maksudnya benda-benda macam tu tak semua orang, benda yang Tak bukan okey, penting sangat. betul lah. Okey, macam tu ada tak macam formal education yang dia boleh pergi? Biasanya beauty school lah. Ada beauty Kalau school masa lah. dah nak formal school tu biasanya Beauty ada school je lah. IPTA. BTS. IPTS. Dengan beauty school lah ada banyak. Tapi Dia ada macam program-program kemahiran. dia orang macam ajar you teori, sama juga you akan keluar dan belajar Yelah, betul dari lah. At pengalaman least you. dia macam ni bagi saya pula, kalau ada teori yang betul, later you akan adjust lah ikut pengalaman you. Yes. Tapi dalam masa yang sama juga, makeup artist kena juga belajar benda-benda macam business, tapi you akan diajar. finance management. Yes, itu akan diajar dalam kelas makeup. Oh, So kalau makeup artist buat kelas makeup, I tak tahu orang lain buat kelas makeup macam mana. Saya tak tahu pun. I kau kata pergi kelas dia tapi dia tak ajar? tak, itu sharing. Oh, sharing. Kau kedekut nak pergi kelas Dia bayar berapa je sharing hari tu? Sharing lah. Kita sharing. Bayar ke? Tak. Tak, okay. So kalau kelas makeup biasanya B akan mula-mula I akan tanya dulu dalam tu adalah orang yang zero knowledge ataupun orang yang dah memang jadi makeup artist. Okay, biasanya I akan ajar dia satu, cara makeup, soft skills, apa yang you kena tanya dengan you punya klien. soft skills Yes, tu. very important. Macam mana you Betul. reply message, I ajar dia. Common Macam mana sense. you nak buat TNC, macam mana you nak buat quotation, I ajar juga. Macam mana lepas tu yang nak uruskan duit, you nak beli apa tu suka hati you lah. Cumanya kita akan bagi dia guidelines macam mana you nak letak harga. Oh, tak sangka dan- Kak B ada buat macam tu. Tak, Sebab benar lah, itulah tu memang kita kita- ada team Sisram tu. So team Sisram selalu akan berbalik kepada I, Kak B, kalau kita ada case macam ni macam mana buat? Kak B, kalau orang nak refund, apa Kak B punya suggestion? Tapi tak adalah I menyelesaikan masalah semua orang. Kita Cuma bagi suggest lah. opinion. Tapi biasanya kalau macam sekarang ni macam media sosial. Tanya je. Diorang akan like Tanya je. diorang akan tanya DM macam kita orang yang dah Kita akan senior. jawab. Diorang akan tanya macam, Cuki kalau macam jumpa klien macam ni nak kena buat macam mana? Awak senior Tetet. kita anggap kita Kita macam senior nak- lah. Macam tu lah. Boleh lah. Dah jam 4 kan? Tapi kalau kita tak tahu, kita akan tanya juga yang lagi Kita senior. even yang kita orang pun akan tanya lagi daripada sini kita orang. Kita akan tanya yang Okey, nak tanya form macam five. macam kan ada seniority apa semua kan, touch dia pun dah berbeza-beza. Current kan budak-budak baru. Yes. Mungkin dia lagi ikut trend. Betul? Macam tu ada persaingan tak? Ada Of course lah, persaingan ada. Mana-mana semua ada persaingan. Macam bridal. Ada persaingan. Awak Betul ada tak? persaingan tak? ada ke? Ada. Adalah, tapi you know macam mana kita cuba meminimumkan persaingan tu macam you buat. Awak Ada fokus ke je. orang lain yang buat podcast? Faham tak? Maksud dia macam tu lah. Macam Ramzan Mo. Ada ke orang lain yang buat macam Ramzan Mo buat? Ada ke orang lain yang buat macam Cuki Try artis being buat? different. Macam ada ke orang lain yang buat macam makeup artist tu buat? Position gambar dia macam ni semua. Faham? Kita cuba createkan Kita cuba nak kelainan. jadi identiti kita. Yes. Cari Untuk orang signature tahu you. kita adalah siapa. Macam tu. I sangat kagum dengan generation baru makeup Betul. artist ni yang buat live, yang buat video makeup. Ya Allah, kita pun tak mampu nak buat macam tu sebab I memang makeup orang. Makeup muka sendiri dia macam terima kasih Cuki Aziz kerana muncul sebab dia je yang boleh makeup I. Macam tu lah contohnya. Tapi I makeup orang boleh. So kita kena tahu kekuatan kita kat mana lah. Okey. Okey, kita berbalik kepada pengantin baliklah. Tadi ada banyak pasal kerjaya makeup kan. Yeah. Okey, pengantin ni sebenarnya diorang kalau boleh diorang nak ada satu tempat yang diorang boleh refer tau. Kat mana kita nak refer? Again, soalan sama Sebenarnya soalan dia berulang-ulang. Ya. Saya Sebab tak dia mendapat dapat jawapan tu. dia. Dia macam okey, tak dia macam ni. Contoh kalau si A ni nak kahwin, bila dia approach Kak B akan cuba menjual Kak B punya produk lah, which is service makeup. Okey, itu salah. Oh, So, salah? I tak menjual tapi I akan cuba accommodate kepada keperluan dan bajet dia. Macam contoh, ada orang dia datang jumpa I selepas dia pilih wedding planner, fotografer dan makanan ke tempat. Ada orang dia datang cari I dulu. Dia akan tanya. So Untuk make it a reference. dia akan setiap individu tu berbeza. Macam contoh lah yang datang dekat I kosong. Dia dah, Kak B sebab saya nak sangat Kak B makeup. So saya dah dapat tarikh, saya cari Kak B dulu. So dia akan tanya, Kak B rasa siapa fotografer yang Kak B boleh suggest kat saya? Of course saya akan suggest fotografer yang dah selesa saya bekerja. Betul tak? Bajet you berapa? I akan tanya dia. Okay, yang lebih kurang macam ni. Okay, cuba you contact 3 nombor ni.
Okay Kak B, kalau untuk hairstyling, siapa sebenarnya yang biasa buat kerja dengan Kak B? Of course dia akan, faham tak? Kita akan memberi suggestion atau recommendation yang bukan kita satu, tahu tapi yang kita tahu mudah. dan mengikut bajet dia juga. Macam contoh kalau dia kata bajet pelamin dia ada duit 100,000, rugilah kalau I bagi yang, faham tak? So I cakap okay, you boleh buat dengan grand-grand dengan dia ni. Macam tu lah contohnya. So kita akan, so kalau dia menjadikan I reference dia. Tapi kalau dia datang, kalau saya wedding planner at first, wedding planner lah yang kena advice benda tu. Kadang wedding planner pun tak berapa nak tahu sangat tau. Kita orang tahu harga je. Kita orang tak tahu daripada segi macam pengantin makeup artist ni look dia macam ni. So saya rasa podcast ini untuk wedding planner. So Dia kena study juga ya. wedding planner kena study. Kita kena buka podcast sendiri untuk panggil wedding planner pula. Yeah. Taklah Tapi macam kebanyakan macam wedding planner, dia tahu dia dah ke? ada vendor-vendor yang dia Diorang dia punya appoint. recommendation. Ya, tak, itu yang kadang kesian sebab bila pengantin datang, package ni dah ada makeup artist dan makeup artist tu ada dalam 5-6 list nama, engkau kena pilih yang tu je. Kalau tak, tapi sebenarnya itu adalah cara untuk memudahkan kerja pengantin tu. Kalau dia tak ada makeup artist sendiri, dia ambillah package yang tak ada makeup artist, senang je. kalau makeup artist tu tak selesa, pengantin tu tak selesa dengan makeup artist tapi Jangan dalam pilih, package tu dah ada. Tak, you buang lah. Macam tu. Pilih lah, sebab tu lah ada kita orang yang freelance yang tak ada dalam package orang. So macam I dah tengok Wujud list kat income ni. situ. Tiba. Misal I ada list kat situ, I rasa I tak nak, I suka makeup Cuki Aziz. So dia ambil lah Cuki Aziz add on. Lepas tu tengok-tengok dalam package terus ada Cuki Aziz. Ada isu tak? Bonus. Ada isu tak benda-benda macam ni bila contoh you guys tak ada dalam package? Tiba-tiba pengantin hire you dan mungkin wedding planner tu akan macam apa ni? tak ada. Benda tu give and take. Wedding planner dah untung kat situ kan sebenarnya. Tapi bagi for me, pengantin tak ada isu. Janji diorang bahagia. Janji dia orang bahagia. Betul. Janji korang Janji dah happy lah kan. Diorang happy, kepuasan, satisfaction client is more important. Sebab kita suka bila klien kita happy. Betul. Macam kadang-kadang kita tak free kan, klien tu Allah I nak sangat you. Macam kita pula yang rasa bersalah Kan. tau. Tapi kalau boleh kita nak je make up semua orang, tapi tak boleh. Kita kena Boleh jaga ke-6, kualiti kena tu. ke-16. Dia kena macam ni. Kalau nak booking makeup artist, kalau saya selalu cakap kat my client, kalau you ada contoh yang first you kena, kalau kat KL dan Selangor ni, benda ni valid KL dan Selangor, first you kena ada sebelum you berangan nak kahwin adalah venue. Yes. Venue dulu. betul. Yes. Jangan berangan nak makeup artist pun, makeup artist akan tanya venue. Yes. Tiba-tiba kau makeup dekat Ulu Langat sana. Kalau kau dah dapat dia tapi tak ada tempat, sama So juga. so first Mungkin is day one- venue, day yang one setahun, yang kedua makeup artist dengan fotografer. Sebab makeup artist ni manusia dan fotografer juga manusia. So maksudnya katalah kau nak B. Bila kau nak B tak available date tu, you takkan dapat B, dapat junior B. Ya, ataupun ayah C, dapat D, kawan-kawan E, F, I G. lah. Ayah akan suggest So kawan-kawan tapi you takkan lah. dapat touch B sebab you dah teringin B. So kalau first you dah ada venue, you dah ada date lah kan. Dah ada venue sebab nak booking venue dia kena ada date. Lepas tu you terus pergi booking makeup artist. Yang ketiga barulah photographer and videographer. Tu pun satu juga. Sebelum tu sebab kena dapat pengantin lelaki dulu. pengantin lelaki sebelum tu lah kau tak dipinang kan. Kau nak kahwin dengan So even wedding planner pun boleh 6 bulan sebelum. Tapi these 3 benda ni, venue, makeup dengan foto video memang kena cepat, secepat yang mungkin. So kita orang macam biasa advice macam as soon as possible, get decided. Tapi kalau terus approach. mahal tak biasanya average nak booking fee untuk makeup artist? Kalau I Normally dalam like 50% dia punya 50% ya you. Kalau I 30%. Tak banyak lah. Tapi you macam B sebab I pernah jadi pengantin dan I tahu tak semua orang mampu Mampu bayar untuk bayar seketul. betul. So I memberi kelonggaran kepada pengantin untuk bayar macam dia bayar dulu deposit, lepas tu dia nak bayar sikit-sikit Betul. pun boleh. Dia nak Sebab bayar on the dot pun boleh, dia nak bayar macam terms and condition lah. Ya, Ada different terms and condition dekat makeup artist kita ni. harap korang jujur, so korang jujur, kita jujur lah. Itulah booking dulu, yang penting booking. Sebab kalau tak dapat, katalah kita memang nak cuki. Kalau cuki tak available, takkanlah nak belah 2 cuki tu. Walaupun kalau belah 2 pun macam boleh. Boleh banyak 20. Boleh dapat 20 pun. So kalau dia dah di booking, dia dah tak boleh lah. So memang macam kena cepat. Cuki Aziz berapa job sehari? Kalau Maximum. wedding maximum 3. So sama. So kat 3 3 je. Jumaat Oh 3, okey, ada Sabtu 3, satu Ahad persoalan. Ada satu persoalan yang selalu klien tanya kita orang, Ali, makeup artist ni dia hari tu dah ada 5, dia cakap dia boleh 10 satu hari. Wow. So macam kita macam alamak. kita bersyukur kalau betul-betul ada orang yang memang Tak boleh. berkuasa macam itu. Tahu tak apa, Tapi kalau ada kita pintu orang- Doraemon tu dah lama dah kita. Tak, macam kita orang ada klien datang kat kita orang, Ali kita tak ada ni, tak ada tu, tapi kita dah ada makeup artist. Tak ada venue, tak hire kita orang pun lagi sebagai wedding planner, tapi dia dah ada makeup artist. Lepas tu soal kat dia. Makeup artist tu
tahu tak you nak kahwin kat mana? Based on Pukul experience. berapa? Kejap lagi korang dah booking aku tak boleh sebab makeup artist. Kan kau reject aku sebab makeup artist tu pula kan? Tapi it can be sebab kadang-kadang pengantin kita tengok priority dia di mana. Ada pengantin Dia punya yang preference Tak lah, yang okay. dia- Memang preference dia adalah makeup artist. Tapi makeup artist pula, adakah itu etika untuk dia ambil booking without knowing the date? okay, kalau lah pengantin tu datang, I Yes, memang this nak is tu. happen. Oh, ya ke? Tapi kalau makeup artist tu free, tak ada masalah. Tak, habis kalau contoh, especially during this COVID time Tiba-tiba dia tau. orang tukar date. Tiba-tiba date yang you dia nak tu, dah booking In venue. COVID time ni kita rasa is special case. Semua orang fleksibel. Betul. Term and condition semua akan boleh jadi berubah sebab COVID ni. Kita bagi special lah untuk Yelah, COVID during this COVID During lah. this Tapi time. normal time memang ada case yang memang datang ke aku, dah booking makeup artist, not even have a Kalau cerita tak venue, normal. then Kalau dia. cerita tak Aku pun macam terkejut I macam. rasa kes terpencil lah. Aisyah terkejut. Macam serius lah makeup artist tu terima. Ataupun makeup artist tu kakak dia ke? Tak, this is makeup artist. Tak, tapi ini pengalaman Once lah. a blue moon Ini dia berlaku. pengalaman lah. Ada pengantin tukar tarikh sebab kita tak free. Ah. Kita memang terharu. Tapi itu tak Wow. Kita Ah. terharu. Kesian Tapi kita dekat kesian lah benda-benda dekat. Sampai wedding planner dia cakap, tahu tak pengantin you ni nak sangat you sampai ditukar tarikh. So kita macam, kita terharu. Itu Tapi beban dia adalah, beban dia jadi kat berat kita. tau. So itu one case. Tapi kalau macam kita among makeup artist pun kadang-kadang macam dorang cancel macam makeup artist lain disebabkan kita pun itu lagi kita rasa macam tapi kecewa. kita tak boleh nak buat apa sebab kita macam servis. tak tahu nak cakap Ya. apa. Servis kan macam Tapi boleh lah kalau I can advise klien kat luar sana, dia macam ni. Bila you guys nak booking venue, which is date, you guys dah tahu dah makeup artist katalah you nak pakai B. Bila you cakap B, this date you free tak? You standby lah 2-3 date. Okay, macam contoh you memang boleh kahwin hari Sabtu. So dua Sabtu yang you standby. Bila you pergi venue, tengok date mana yang available, then you get back to B. Now B, okay, I nak book you untuk date ni. tapi biasanya pengantin harapnya korang tak terlalu stress out benda-benda yang macam ni lah. Majlis biasanya nikah, sanding, bertandang. So tak boleh nikah ada sanding, ada bertandang. Macam tu lah. Kan? Okay, kalau kan ada banyak majlis, dekat mana sebenarnya dia orang nak fokus untuk hire the best makeup artist? Contoh dia tak adalah ada budget yang sangat banyak, tapi dia nak pakai satu dia punya dreams makeup artist. So dekat mana? Dekat nikah ke, sanding ke, tandang Depends ke? pada majlis mana yang dia spend paling banyak. Kalau Cuki macam depends on majlis tu punya types of makeup kot. Macam kadang-kadang macam orang suka dia ni macam Kak B punya makeup nikah cantik. Macam like so natural yang macam dia boleh spend on that. Macam tu sambil lah. Oh, okay, lain. Kalau kita macam soalan you adalah dekat majlis mana yang dia boleh Nak kena fokus, Dia kena ah. fokus kan. For me, depends pada majlis mana pengantin tu yang dia rasa sangat penting untuk dia. Ada orang rasa sanding tu memory penting the most sebab lah, ramai betul sangat cakap. orang. Oh Kak B, saya nak Kak B makeup sanding sebab sanding tu Orang 3,000 datang. orang datang. So So, 3,000 3,000 orang akan nak tengok. tengok makeup tu. Yes. Saya pun sukalah. Tapi kalau dia cakap Kak B, saya hire videographer, fotografer yang mahal tu untuk nikah je sebab saya nak selalunya kan. memori nikah tu. So saya nak Kak B makeup saya nikah. yang nikah. So dia fokus nikah. Dia ikut kepada fokus kat mana Kalau lah. yang bertandang pula, yang jenis laki dia yang keluarkan duit. So kalau laki dia cakap, I nak the best untuk majlis nikah sebab untuk majlis dia bertandang. Sebab selalu bertandang kan orang makan-makan je Balasan kan. lelaki. Tapi ada lelaki, kalau ada lelaki dia orang bersungguh, dia akan give Tapi the best. mostly lah mak belah lelaki tu yang akan bersungguh. Tapi sekarang lelaki pun, pengantin lelaki pun macam very picky juga. very picky. Dia macam, Ramzan I nak tengok dulu. Dia yang pilihkan gambar reference dalam tapi ID. sekarang ya? macam lelaki pun Ya. macam dah tahu macam mana makeup yang cantik dan tak cantik tau. Oh ya? Yes. Best. I Cuki suka even tu. though- okay. I suka tu. Baru nak cerita. Cuki kan kerja dekat aviation yang semua lelaki yang kasar-kasar kerja dengan kapal apa semua. kasar-kasar? Even dia orang tengok makeup pun sekarang macam Cuki makeup ni lagi natural daripada makeup ni. Maksudnya kau berborak pasal makeup dekat Dia tempat orang yang kerja approach. ya? Mungkin sebab dia orang surrounding Curious dengan lah. Cuki Nak lah. masuk Dia lah orang tajuk curious tu kan. lah. Curious lah. Tapi I suka pengantin lelaki sekarang yang macam you nak buat makeup yang mana? So dia dah berbincang. Yes, betul. So nanti So dia tahu taste yang macam mana yang dia nak. Dia tahu sebab bini dia akan makeup apa yang dia suka. Taklah dia macam terperanjat tengok muka bini dia sendiri. Betul. Dia cakap dia akan cakap tapi kan yang I tak suka lah you nak makeup yang satu tu, you buat yang satu lagi. Macam tu.
Oh, So nanti sampai pengantin macam tu perempuan cakap, Kak B, husband I nak yang This ni. is new. So for me macam wow, it's Tak, good. benda tu macam tak pelik dah sekarang Peng. Oh, dah Sebab biasa. macam like Nanti baju pun lelaki ada say kan media sekarang? sosial ni macam like influence diorang untuk tengok benda lah mana yang cantik dan mana yang tak. Dah tahu dah. Lah, dia orang pun boleh share terus dekat media sosial. Contoh Betul, dia orang betul. tengah plan, so dia orang terus Ah, ya, forward yang ni dia. cantik. Masih ada yang lah ni ada cantik. typical pengantin lelaki yang Yang macam macam I tak ambil kisah, pun. betul. Ada. Which is ramai je macam tu. Tapi sekarang dah meningkat lah. Orang yang concern tu lebih Which is ada lah. sebenarnya Ya. lagi bagus kalau orang yang jenis yang concern. Concern tu lagi sebab bagus. kita Kita tahu suka. taste dia. Oh. Tak, I suka yang latest hari tu masa PKP, sebelum PKP tu lah. Pengantin lelaki tu text I, B, make upkan dia, jangan hilangkan sepet. Sebab I suka Sebab dia dia sepet. suka sepet. Sebab dia suka. Sebab kita kalau kita make up, pengantin akan minta 1 Mata kurus, lagi besar. 2 putih dan 3 mata bagi besar. So pengantin tu dah request I mata besar. Tapi sebab husband dia cakap jangan hilangkan sepet tu, I cakap sorry bakal husband you cakap macam ni. Dia cakap okay lah, tak apalah, apa saja yang dia nak. Yelah. Faham tak? So perempuan sebenarnya happy bila Benda tu lelaki macam jadi macam sweet. sweet lah. Tapi Oh I my macam Ah. jangan hilangkan sepet tu, macam aku dah tergelak ni. Macam I nak buat ni. I comel lah, comel. Tak, sebab benda ala tu is for diorang punya memory. Yes, tapi I ada Bukan. banyak pengalaman yang pengantin lelaki memang sama-sama take part dalam makeup. Maksudnya I pernah ada pengantin lelaki yang duduk sebelah I, tengok each and everything yang I put Nervous on. tu lah macam tu. Kita nervous lah, tapi kita cuba buat conversation yang macam dia sebenarnya dia curious. Dia Tapi cakap, at the same time kalau perasan bela tu macam sangat sweet. tapi dia Dia macam, tak- oh, my there's nothing wife. wrong with Ah, it. macam Dia tu tak, sama-sama macam, make up. cantiknya you. Dia macam Ha. cakap, yang I suka lipstick colour ni you pakai, you beli Lepas tu dia cakap, tanya Kak B, ikut apa Dia semua. terus jadi macam like warm hearted terus. Faham Oh, tak? macam So tu, it's a good thing lah. I macam wow. Macam korang kenal tak pengantin korang sebelum ke memang through WhatsApp conversation saja? Ada pengantin yang memang akan memperkenalkan diri dia dekat DM. Kak B, nanti Kak B jumpa make up saya tau. So bagi saya itu bonus sebab kita boleh tengok dia Macam sikit, like, study see, sikit. Cuki nanti see you in 2 weeks. Tapi I macam suka suddenly surprise. dekat I suka WhatsApp, surprisekan dekat diri DM. I. Oh. I suka macam I tak tahu muka dia macam mana sampai-sampai okay, hi. Macam tu. Okay, as a makeup artist kan, after sale, maksudnya after event tu, korang keep in touch tak dengan your client basically? Keep in touch kalau nak minta balance payment. Itu bukan kerja saya. Tapi saya akan keep in touch kalau diorang aktif dekat social media. Biasanya bila kita memberi satu impression yang bagus, orang pun kita daripada klien jadi kawan lah. Yelah, I yelah. ada ramai kawan-kawan klien kita panggil. Tapi diorang macam dia selalu respond to kita story. Dia ingatkan kita kat dia. Dia akan cakap, babe, hari ni anniversary babe, I dah ada anak I dah 3. Dia akan Betul. So dia jadi kawan. Dia actually is depends on you how you treat people sebenarnya. Yeah. Tak semestinya dia jadi klien kau, tapi kau kena treat dia well, tak. Kadang-kadang siapa-siapa je dia kat IG tu yang tanya kita apa semua, kita jawab. Yeah. Kita layan dia baik. Itu PR lah. For me, bila makeup artist, the first thing adalah yes, skill you penting. Skill lah Tapi kena ada. Betul? Bila PR semua you orang dah penting. ada skill, the next is kena Adalah ada PR. soft skill Betul. you lah. Soft skill. skill lah. Soft skill you tu Sense Soft of skill tu humour boleh you. belajar dekat B. tadi kau kata aku seram. Ada kelas untuk soft skill. Tapi sebenarnya I memang ajar at least macam mana cara a few questions Benda lah yang tu boleh sebenarnya- tanya dan cara tanya. Dia boleh jadi soalan tu kau rasa betul tapi sebenarnya Sensitive. cara sebut dia tu salah. Oh. Sebab through WhatsApp Pendekatan ni, dia. kadang-kadang orang lain cara dia orang baca WhatsApp tu. So Yes. kita tak tahu macam mana cara ataupun dia tengah marah dia baca Macam WhatsApp tu. macam contoh lah, macam contoh ini free kan. Message. Bila you message dengan klien, benda yang penting straightforward. Benda yang Straightforward, macam you nak betul. ingatkan dia. Kalau fact is kita boleh straightforward. Yes. Kalau nak ingatkan dia, kita macam, babe jangan lupa makan ya. Letaklah smiley senyum. Yes. So dia akan rasa kita warm. Kadang-kadang ha hu pun is Dia tu- different meaning tau. Yes, So benda-benda macam tu akan merapatkan you dengan klien you lagi. So senang sikit kerja kita. Klien tu tak akan jadi rengsek lah. Rengsek? Dia tak akan jadi cerewet lah. Betul. Kan. Macam kalau Apeng ni dia buat sombong layan klien dia, memang klien tu akan merunyusahkan Memang lagi hidup satu dia. dua je lah klien dia. So kita boleh nampak lah bila ramai orang booking dia, kita tahulah sebenarnya dia kadang dekat media sosial dia tersalah portray diri dia kan. Kita nampak macam dia ni ganas garang. Tapi Kata bila aku lah tu. tak lah, okey lah, tapi ya. Tak, kadang-kadang benda lah tu orang cakap senang is common sense. Tapi sebenarnya benda tu kena develop. Ya betul. Macam makeup artist, kita banyak cakap pasal makeup artist kan. Aha. Okay, macam makeup artist ni, satu, janganlah you tengok apa yang dia post sahaja sebenarnya. Itu benda penting juga.
Tapi ada orang dia tak post pun, tapi job dia hari-hari ada. Macam mana kita nak tahu kalau dia tak buat? Kita macam tak perlu tahu pun benda tu. Faham tak? Dia through mouth to mouth punya marketing lah. Dia Sebab lebih apa fokus. tahu? Sebab Dulu Ciki rasa Ciki lagi prefer mouth to mouth punya marketing. Yes, Macam I media suka sosial tak ni. ada. I suka Sebab orang macam tu ni. like genuinely tahu kita punya Ah. appearance, cara kita treat sebelum client, ada lagi sebab kenal. bila IG je orang tengok gambar. So orang akan expect you dapat buat macam tu sebiji. Tapi bila orang yang macam marketing yang mulut ke mulut ni, macam yang bercakap yang macam-macam bawang bercakap kan, dia lagi convincing tau. Dia macam kau nak kahwin Sebab dia dah going through that dia macam, experience. kau nak kahwin ni, kau ambil lah tu hari tu yang make up anak makcik tu, rambut tu. Amboi, baik macam bawang je dia. Baik je dia. Dengan karakter dia, Wah. In character sangat. Sebab macam-macam tu macam tu. Tapi dah Betul. kahwin lah. Tapi it's macam tu. convincing. Ya, betul, betul, betul. Lepas tu dia akan Dia cakap, macam ni lah. Macam kita pergi satu tempat baru. Kadang kita nak satu benda in common je. Macam you daripada Malaysia. Kita dah dapat padahal. Macam ni you pernah pakai Ramzan Mod. dia macam Orang nak kadang-kadang tahu dia macam mana. Tiba-tiba ada orang buat Yes. kebanyakan klien dia macam B masih lagi berguna tu sebab I tak betul-betul memanglah I Benda tu lah tunjuk yang make up last dekat kita IG. punya marketing. Tapi I punya klien adalah kebanyakannya yang daripada Yalah. yes. Sebab KBA kita tanya, mana you tahu kan? Macam ni you booking I? Tak, you tahu tak you make up I punya cousin, semua adik-beradik dia you make up sebenarnya. Faham tak? So I macam betul. oh ya ke? Yang itu kita so rasa kita macam, pun rasa macam diorang dah jadi macam family dah. Dia terus macam, oh yelah aunty hari tu kan aunty baju koyak kan. Macam tu. Wow, baju koyak. So benda-benda macam tu akan buat kita, itulah Betul, service. betul. Itulah Betul. makeup artist sebenarnya. Orang akan cakap itu cara kita ber-PR, tapi sebenarnya Itulah the dia. way PR kita lah. treat client tu macam Itulah lagi kerja close kita. je dengan kita. Itulah kerja kita. Okay, nak tanya satu lagi. Mungkin soalan yang last ke kan. Kalau dia tak confident juga, dia macam boleh tak buat trial? So macam mana proses nak buat trial tu? Trial makeup. Saya personally Kak Bi jawab dulu Cuki, okay. I personally I tak encourage orang buat trial. Kecuali dia nak trial dengan baju dia full set dengan mungkin venue ke dengan husband dia kat sebelah ke, supaya feeling dia tu betul-betul sama. And rate dia adalah sama dengan harian tu. Sebab bila you minta trial, maksudnya you nak exactly the same thing yang akan jadi bila hari kahwin you. Faham tak? So I tak suggest tu. I akan, kalau you kata you nak try, I akan cuba tanya dia kenapa you nak trial. Kan you nak look yang macam mana sebenarnya. Mai I bagi tahu you, boleh ke tak look macam ni, sesuai tak ni. I akan cuba discuss dulu. Kecuali kalau dia cakap tak boleh babe, I memang nak kena trial. Then I akan buat. Kalau macam Cuki pula, Cuki rasa kalau orang tu nak trial, Cuki encourage juga untuk trial tu. Sebab kadang-kadang diorang macam insecure dengan diorang punya features. Diorang nak tahu macam, betul tak Cuki punya makeup ni boleh cover aku punya flaw. Macam tu. So macam diorang nak try. Okay, Cuki okay proceed with the trial. So depends atas makeup artist. Ada makeup artist memang package dia ada trial. Oh. Tapi ada macam lah, macam Cuki charge trial and makeup wedding is same price. Tapi itu adalah benda yang kita belajar lah. For me ada experience I, sebab I tak buat trial, I tak dapat job tu. Tapi I dapat makeup mak dia. Betul? So I rasa macam okay lah, for me job tu tetap ada. Tapi I rugilah sikit. Tapi itu experience lah. Mungkin bukan rezeki. Sebenarnya kita kena berlapang dada je benda ni. Kalau bukan rezeki you, bukan rezeki you. Betul. Jangan nak tarik-tarik. Tapi kalau contoh klien cakap, okay boleh tak kita nak jumpa? Biasanya yang nak jumpa tu dia akan jumpa fotografer. Fotografer, wedding planner. Makeup artist biasanya tak jumpa. Tak So jumpa. far masalah through 10 Biasanya jadi makeup experience, artist kita tak payah ada nak jumpa orang. Bukan kita tak suka jumpa, kita suka je. Sebab keperluan dia tak ada kat situ. Macam kalau masa membazir terbalik. jugalah. Jauh ke kan. Tak perlu. Kecuali kalau macam kebetulan kita memang ada dengan fotografer, korang nak jumpa tu, wedding planner tu bolehlah kita jumpa. Tapi tak perlu pun. Dari segi timing ada tak isu macam makeup artist datang lambat ke? Ada. Tapi macam pengalaman juga mengajar I, kalau I lambat, biasanya I akan tetap siapkan ikut masa yang diorang nak. The thing is kalau macam let's say awak lambat tu, That- acknowledge dengan klien tu supaya dia orang Yes, rasa ini selesa. penting. Kena cakap. Tapi Cakap. dalam kes saya biasanya lambat fotografer. Dengan baju. Macam tu. Okay. Tak, maksud saya macam ni. Kalau kita nak Saja buat je dalam kan. tentative program, selalunya macam myself, saya akan letak 2 jam sebelum daripada waktu yang saya nak. Akan tambahlah kalau contoh dia make up dekat hotel yang 15 minit, 2 jam 15 minit. Kalau kita pun macam kalau B, katalah dia kata majlis dia pukul 1. B akan cakap okay kita siap pukul 12.30. Faham tak? Kalau tempat yang sama. Kalau dia kata majlis dia pukul 1 tapi perjalanan sana setengah jam. So kita siap pukul 12. Jadi kalau kita nak siap pukul 12, kita kena make up pukul 11. I akan datang 10.30.
Faham tak? So Faham, I faham. akan bagi masa time dia adalah dari depan tu Biasanya ke kita belakang akan kan. letakkan time frame yang like 2 hours cap tu. Saya ada pengalaman majlis tunang. Pengalaman tu jadi kat Terusi Event sendiri. Kita dah keluarkan tentative program, kita dah brief makeup artist. Bayangkan Bukan makeup artist bagi dia. MC dah announce untuk sarung cincin. Bukan nak sarung cincin, nak panggil pengantin. Kalau tunang pengantin lah kita panggil kan. Pengantin jugalah. Bakal. Tak siap makeup lagi. Okay. Memandangkan darjah 6 kan dalam bidang ni, benda tu akan jadi. I pernah masuk rumah pengantin tu, tapi ini adalah kesilapan teknikal yang memang semua orang kena rasa dulu baru you rasa nervous dia macam mana. Supaya you plan betul-betul tau. Macam I pernah, satu ni yang memang I ingat, pengantin lelaki dah duduk dah depan Tok Imam dalam rumah. I baru sampai nak make up ke pengantin. I ada masa 15 minit untuk siapkan dia. 15 minit make upkan dia. 15 minit siap je make up, siap je letak lipstick, pakaikan tudung pink, letak veil, keluar dah. Sah. Kau tahu tak dia punya perasaan tu macam, tapi pengalaman. Itu pengalaman. So kita dari situ I belajar untuk always check. Kenapa kat situ boleh jam? Betul ke alamat tu? Betul-betul check alamat kena betul. That's why kita kena limitkan kita punya tempat job. Tak boleh lah yang ambil 10. Sebab tu lah Yelah, kalau tiba-tiba KL pula jam pula. Kalau hujan jam, Paling accident. tidak pun benda tu akan jadi sebab benda lah yang tak boleh dielakkan. Benda di luar kawalan lah. Ataupun itu kita Jalan accident. kalau pengantin pula problem yang macam tiba-tiba sepatutnya ni pukul 3, I kena cepatkan nikah pukul 12. Ada rehearsal kat dewan. Ada rehearsal ke. So kita kena sentiasa ada masa kecederaan tu. Ada masa Masa kecederaan. Kecederaan dia. Wow. So Emergency time. for me, pengalaman yang akan ajar you. Pengalaman salah tempat, I pernah salah tempat yang jarak dia sejam. Waste. Oh my god. Tapi itu pernah salah pengalaman. tempat Kau salah. Sebetul itu pandai. Ciki pernah salah tempat Concord Shah Alam Lepas atas dan dulu ke? Concord. Aku pernah tak payah cerita lah. I pernah Penang. I pernah Johor Bahru Batu Pahat tau. Oh. Ya, melompat-lompat dalam kereta sebab dengan jam. Johor Bahru Jatuh Pahat tu jauh juga. Jauh, sejam Jauh, lebih. bukan Ya, dekat. sampai-sampai pengantin dah menangis. Tapi itu pengalaman saya. Salah saya akui, dah cakap ke pengantin semua. Esoknya tu 3 jam awal I duduk depan dia. Yelah, tu yang kita cakap pengalaman tu yang membuatkan dia orang ni lebih bahagia. Lebih matang. Bila Bila matang. Bila macam Ada. tu, kalau orang lain lambat ataupun ada situasi keliling kita lebih tenang. So kita akan tenangkan pengantin kita. Kita dah go through that kind of Kita dah go situation. through. Kita dah tahu dah. Macam-macam jenis klien. Ciki pernah jumpa klien yang macam hari the day masa dia nak nikah tu kakak dia masuk hospital. Ya, Lepas ayah tu masuk dia, hospital. ayah masuk hospital. Ni tengah make up ni sambil menangis-nangis ni kita. Takkan kita nak marah-marah dia. Kita tak boleh make up. Kita kena tenangkan dia. Kita kena tenang dululah. Kita kena tenangkan, kita tenangkan dia. Betul. Yang dia tak makan lagi, yang nak kena buat inai lagi dengan make up lagi. Ya, yang macam orang ini lambat. Orang lain pun boleh jadi lambat, kita pun boleh jadi lambat. Tapi itu penting bila orang dah kenal you. So bila orang dah kenal I macam lately ni lah, alhamdulillah, bila macam Kak Bi lambat sikit. Tapi bila sampai tu kan pengantin tu relax. Kenapa tahu? Sebab orang sekali yang cakap, oh Ramzamuk ke make up you? Tak apa, dia cepat. Dia make up Sebab cepat. apa? Sebab apa orang tu boleh cakap macam tu? Sebab dia dah through pernah, experience. dia dah Yes, pernah itulah tahu. experience kita. So macam orang Inai, siapa make up you lagi Kak Bi? Oh, siap dia dulu ni dari Inai. Faham tak? So I macam alhamdulillah I dah berjaya setkan dalam kepala macam kalau fotografer. Siapa yang tak kenal Kak B lah? Tak ada lah, Kalau bukan macam tu. dia macam ni, So, kalau maksudnya awak berjaya manipulate semua orang lah ni. tak dia macam ni, kalau siapa nak kahwin mesti ada Kak B, one of dia punya dream list dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuki Aziz kat mana Cuki Aziz? Ada, Cik dalam Aziz, list dia ada. Soon lah, soon. Tapi kalau macam fotografer, diorang akan tanya pengantin, siapa make up you esok? Ramzamuk. Itu sangat penting. I suka kenapa tahu? Diorang akan datang awal. Sebab dia tahu Kak B make up cepat. Oh. So tak adalah So boleh guna Kak B lah sebagai lesen nak panggil fotografer datang awal. So macam, tapi kalau fotografer tak kenal kita, dia susah sikit lah. Tapi biasalah, benda ni kan berubah-ubah. Trend kan. Orang-orang muda tak kenal kita. Macam tu. Okay. So basically kita dah banyak discuss pasal Banyak. makeup. Hopefully benda ni Penat membantu ya? para Banyak pengantin. So nanti kita try lah come up dengan soalan-soalan yang korang patut tanya dekat makeup artist korang sebelum korang hire And diorang, checklist. dan checklist juga. Checklist So is that important. korang ada panduan kat situ, dan nanti korang untuk makeup artist baru ni korang dah tahu dah kat mana nak refer kalau
benda-benda nak belajar. Mungkin korang boleh belajar dekat internet semua-semua tu, tapi soft skill benda tu susah. Kau kena tahu apa experience yang dia orang go through, so that kalau dia orang nak cerita dekat DM pun tak banyak. Kalau dia orang nak cerita Boleh dekat lah IG tanya, story pun approach je. tak. Tapi kita rasa tanya je. For me approach, tanya, dan kalau boleh go lah dekat kelas dia orang. Bila next class cubalah buat kelas banyak sikit, membantu rakyat-rakyat lain. Senang. Lagi-lagi lepas-lepas PKP ni ramai orang tak ada kerja, mungkin ramai orang boleh venture into makeup. So mungkin okay, so thank you so much. Ada akhir kata? Akhir kata, majulah Apeng untuk negara. Tak apa, thank you so much sebab Thank buat you benda so ni. Harapnya much. apa yang kita cerita ni Bermanfaat. diambil secara positif. Ya, betul-betul. Ya, kita gurau-gurau, Ni minta santai-santai maaf. tau. Ni this is personal punya pendapat je, apa-apa yang kita betul. discuss ni. Harapnya yelah, kalau ada apa tak salah tu dari saya. Cerita. Kan. Tapi kalau nak tanya, insyaAllah. Kalau tanya dekat DM tu, insyaAllah dijawab. InsyaAllah. WhatsApp tak jawab. Yes. Okay, ada bye. benda. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Powered by Entry Production.